Mulakan pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua sihat hari ini? Sihat. Oh, saya tak berapa sangat. Sakit badan lah. Okey, tak apa sekejap kot hari ni, sekejap ya. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung perbincangan hadis kita di bab yang ke-37 di situ. Bab yang ke-37, muka surat 247. Kita ada sebuah hadis yang panjang juga membincangkan berkenaan dengan wuduk. Okey. Tajuk bab kita pada pagi ini ialah tidak perlu berwuduk kecuali bagi orang yang pingsan berat. Pingsan berat tu macam mana? Ada pingsan ringan, pingsan sederhana. Pingsan berat macam mana? Koma? Tak ada. Kalau pingsan ringan, macam mana pingsan ringan? Sekejap aja. 1-2 jam. Oh, itu ringan. Saya tak. Apa beza ringan dengan berat? Dia kata situ orang pingsan yang berat. Kalau pingsan tak berat, tak perlu ambil wuduk. Kalau pingsan yang berat, ambil wuduk. Okey, tak apa, kita lihat macam mana dia bincangkan. Kan salah-salah keluar fatwa, masalah. Okey, baik. Bismillah, di sini. Babun man lam yatawadda illa minal ghashyil muthqili. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقلت حتى تجلاني الغشي فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله
Ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wa amanna wattaba'na. Fayuqalu lahu nam salihan. Faqad alimna in kunta lamu'minan. Wa ammal munafiqu awil murtab la adri ayya dhalika qalat asma'. Fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Okey, maksudnya Ismail meriwayatkan kepada kami, dia berkata Malik meriwayatkan kepadaku dari Hisham bin Urwah, dari istrinya yang bernama Fatimah, dari neneknya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Bahawasanya dia berkata, aku pernah mendatangi Aisyah, isteri Nabi SAW ketika sedang terjadi gerhana matahari. Dan ternyata orang-orang sedang berdiri mengerjakan solat. Dan saat itu Aisyah juga sedang berdiri mengerjakan solat. Lalu aku bertanya, orang-orang sedang melakukan apa? Lalu Aisyah menunjuk ke arah langit. Lalu berkata, Subhanallah, apakah ini tanda kebesaran Allah? Tanyaku. Aisyah memberi isyarat sebagai tanda mengiyakannya. Kemudian aku pun solat hingga mulai rasa akan pingsan. Lalu aku mengguyurkan kepalaku dengan air. Tatkala Nabi SAW menyelesaikan solatnya, baginda mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersabda, segala yang belum pernah aku lihat telah aku saksikan di tempatku ini, bahkan syurga dan neraka. Allah telah mewahyukan kepadaku bahawa kalian akan mendapat ujian di dalam kubur kalian, seperti atau mirip dengan fitnah Dajjal. Aku lupa kata mana yang diucapkan oleh Asma. Sesungguhnya salah seorang dari kalian akan dihadapkan dan ditanya, apakah kamu kenal dengan lelaki ini? Adapun orang mukmin atau orang yang yakin, aku lupa kata mana yang diucapkan oleh Asma, akan menjawab, dia adalah Muhammad, utusan Allah yang sedang membawa keterangan dan petunjuk kepada kami. Lalu kami pun memenuhi seruannya dan mengikutinya. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, tidurlah dengan damai. Sesungguhnya kami telah tahu bahawa kamu dahulu memang beriman. Adapun orang munafik atau orang yang ragu, aku lupa kata mana yang diucapkan oleh Asma, akan menjawab, aku tidak tahu, aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Sekejap sekejap. Okey, tak apa. Pergi kepada syarah judul bab di sini. Baik, kita ada perkataan di situ, babu man lam yatawadda, iaitu bab tidak perlu berwuduk, artinya hukum orang yang tidak berwuduk kerana merasa akan pingsan. Okey, ini maksud tadi saya tanya pingsan yang ringan tu macam mana? Pingsan ringan ni maknanya dia nak dekat-dekat pingsan.
Jadi macam kita kadang-kadang kalau kita berdiri lama sangat kita macam goyang kan. Okay. Adakah dalam keadaan yang begitu kita perlu ambil wuduk ataupun tidak? Maka tak perlu. Yang perlu ambil wuduk tu ialah bila pengsan yang betul-betul. Okay, bila dia pengsan betul-betul, kemudian bila dia bangun ataupun dia sedar daripada pengsannya tu kan, barulah orang yang begitu dia perlu ambil wuduk. Tapi kalau kita just rasa macam mabuk, rasa nak pitam macam tu kan, so dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, dia tidak perlu untuk berwuduk. Okey, artinya hukum orang yang tidak berwuduk kerana rasa akan pingsan. Baik, perkataan seterusnya. Illa minal ghashil muthqili. Kecuali bagi orang yang pingsan berat. Okay, maksud di sini, pengecualian ini disebut istithna mufarragh. Kata al-muthqil dibaca dengan mendammahkan huruf mim dan mensukunkan huruf tha. Okay, dhammah maksudnya baris depannya di situ. Huruf mim dibaca dengan muth, tha dibaca dengan mati, baris mati. Serta mengkasrahkan dibaca baris bawah huruf qaf. Jadi bunyinya muthqil. Atau boleh juga memfathahkannya atau boleh kita baca muthqal. Okay, ada dua cara bacaan. Melalui bab ini, Al-Bukhari mengisyaratkan bantahannya terhadap pendapat yang mengatakan secara mutlak bahawa orang yang pingsan wajib berwuduk kembali. Dengan pengecualian tersebut, maka asumsi ataupun apa yang boleh kita fahami daripada tajuk bab ini iaitu babun man lam yatawadda minal ghashi illa idza kana muthqilan. Bab bagi orang yang pingsan tidak perlu berwuduk kecuali pingsan yang secara total lah di situ. Okey, pingsan yang betul-betul pingsan. Baik, di sini kita ada syarah hadisnya. Kita lihat perkataan yang pertama, haddatsana Ismailu. Ismail meriwayatkan kepada kami. Dia adalah Ismail bin Abi Uwais. Perawi yang tercantum di dalam sanad ini seluruhnya berasal dari Madinah. Okay, semua perawi dalam hadis ini tak ada daripada tempat lain. Perawinya semua berasal daripada Madinah. Di dalam sanad ini juga terdapat riwayat seorang perawi dari temannya sendiri, yakni riwayat Hisham dan isterinya Fatimah, putri pakciknya yang bernama Al-Munzir. Jadi ini pasangan suami isteri. Riwayat pasangan suami isteri, kalau dalam hadis ini, bila suami meriwayatkan daripada isteri, isteri meriwayatkan daripada suami, kita panggil riwayat yang mana diambil dari temannya sendiri. Okey, walaupun dia suami isteri tapi masuk dalam kategori tersebut. Seterusnya kita ada perkataan fa asyarat an-na'am. Aisyah memberi isyarat sebagai tanda mengiyakannya. Tadi Asma tanya apa dengan Aisyah? Orang tengah buat apa? Itu betul, orang tengah buat apa? Tanya apa? Malinnas. Kenapa orang ramai-ramai ni? Dia tanya kan, ramai orang dekat masjid. Siang, maknanya waktu tu berlaku bukan pada waktu solat. Jadi bila Asma nampak ramai-ramai ni, dia pelik lah kenapa ramai-ramai ni. Tu dia tanya dengan Aisyah, kenapa ramai-ramai ni? Jadi Aisyah berikan isyarat kepada dia, okay, sebagai tanda mengiyakannya. Sebab Aisyah kata, tunjuk langit, ada gerhana matahari. Orang solat ni berkumpul ramai-ramai untuk solat gerhana matahari. Jadi siapa ni? Asma ni adik-beradik dengan Aisyah, ya, anak Abu Bakar. Jadi Asma tanya kepada Aisyah, dia kata, ayah, adakah ini satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Gerhana matahari ni kan, adakah ia bentuk kebesaran Allah SWT? Jadi Aisyah mengiyakan. Aisyah angguk kepala, bagi sendiri. Demikian yang tercantum dalam majoriti riwayat, yakni dengan mencantumkan huruf nun. Menurut riwayat Karimah, tercantum dengan lafaz ay na'am. Sedangkan pada riwayat Wuhaib dalam kitab Al-Ilm,
dijelaskan bahawa isyarat yang dilakukan Aisyah adalah dengan anggukan kepala. Jadi ada riwayat yang kata Aisyah dia ucapkan ya. Ada riwayat kata keluar suaranya. Tapi ada juga riwayat yang kata hanya angguk kepala sahaja. Okay, antaranya contoh di situ ialah riwayat Wuhaib dalam kitab Al-Ilm. Dah belajar hadis ni? Dalam kitab Al-Ilm kita dah belajar. Jilid yang kedua. Ingat lagi? Tak ingat? Cik Ana ingat Cik Ana? Jilid 2 dah khatam Cik Ana. Dah khatam tutup je. Orang macam orang baca Al-Quran. Dah khatam dah tak ada ngaji lagi macam tu Ketawa pula. Macam kita dah ngaji Quran kan. Allah dah naik pelamin ya. Dah sampai baca Wadduha. Sampai Qul Huwallahu Ahad. Habis dah. Tutup. Dah habis dah tak payah ngaji lagi. Dia kena baca lagi ya. Buku yang dah khatam tu. Alhamdulillah masuk jilid 3 dah ni. Tak tahu sampai bila saya nak bertahan kat sini. Okey, macam tanda je tu Ustazah Sakinah. Okey, kita lihat kat sini kan. Kita dah belajar hadis ni dalam kitab Al-Ilm. Nanti boleh rujuk jilid yang kedua. Jilid yang kedua, kita dah bincang hadis ni dengan panjang lebar. Dah jelas banyak perkara dalam hadis ni. Sebab tu kalau kita rujuk pada perbincangan hadis dalam kitab wuduk ini, dia tak sentuh banyak sangat lah daripada sudut syarah hadisnya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini perkataan tajallani, mulai rasa, dia nak rasa. Okay? Maksud tajallani ialah telah menyelimutiku. Perasaan tu kita dapat rasa macam betul-betul lah macam tu. Kan benda yang betul-betul ada pada diri kita. Jadi Ibn Battal dia berkata ghasyu maksudnya hampir pingsan. Sebab tadi kalau rujuk pada riwayat hadis tu, dia kata apa? Hatta tajalla niyal ghasyu. Kalau rujuk muka surat 247 di sana. Okey, hatta tajalla niyal ghasyu. Jadi bila kata tajalla ni yang telah menyelimutiku kemudian ditambah dengan al-ghasyu. Di situ maksudnya satu perasaan yang dia rasa dia nak hampir pingsan. Dan Ibn Battal dia jelaskan maksud perkataan ini. Yang mana dia kata ia adalah sejenis penyakit yang muncul akibat terlalu letih atau terlalu lama berdiri. Jadi maknanya dia tak pingsan lagi, cuma nak dekat pingsan. Kerana mungkin berdiri terlalu lama atau mungkin dia terlampau penat, kan kita rasa macam mabuk macam tu. Okey dah terhuyung-hayang macam nak pingsan. Baik, kata ghasyu bersinonim dengan kata irma. Jadi dalam bahasa Arab dia ada dua. Satu kalau nak dekat pingsan ni panggil ghasyu, lagi satu kita panggil irma. Okey. Pingsan yang menghilangkan kesedaran. Dia nak hampir sama. Hanya saja irma lebih berat daripada ghasyu. Jadi kalau kita guna perkataan irma, maknanya dia dah memang pingsan dah. Sebab tu dipanggil lebih berat daripada ghasyu. Hanya saja irma lebih berat daripada ghasyu tadi. Jadi di sini kita lihat tindakan Asma mengguyur kepalanya dengan air dilakukan untuk menghilangkan perasaan akan pingsan. Jadi bila Asma ni dia rasa nak pitam tadi kan, nak terhuyung-hayang tu kan, dia terus ambil air, dia basahkan kepala dia. Dia basah kepala dia jadi macam segar lah macam tu kan. Kalau kita selalu buat apa? Buat macam tu juga Asma. Kalau nak pingsan buat apa kita selalu? Duduk. Lagi? Makan Panadol. Duduk makan Panadol Lepas tu tidur. Boleh pula dia describe. Lepas tu tidur. Okey. Kalau ambil air kat kepala tu biasa buat ke tak? Tak biasa. Dia efektif tak efektif Apa dia? Mungkin next time kita cuba. Okey, boleh kita buat eksperimen? Kalau agak-agak rasa nak pitam tapi tak ada air macam mana?
Itulah. Kalau tak ada air macam mana? Jadi di sini kita lihat Asma ni dia dekat masjid kan. Jadi kawasannya ada air. So dia cepat-cepatlah pergi tempat yang ada tempat air tu kan. Dia ambil air dia, basahkan kepala dia. Ataupun kalau kita cuci muka kita lah kan, macam tu kan. Kita ambil basuh muka kita kan, kasih basah. So kita ada rasa fresh lah dekat situ untuk stopkan rasa mabuk dalam rasa nak pingsan tu. Jadi Asma ni dia ambil air tadi kan, dia letak kat kepala dia yang mana tujuannya dia nak hilangkan rasa tersebut. Jadi dia kata kat sini, apabila rasa pingsan itu berat, tentu hukumnya sama dengan irma. Jadi sekarang ni kita nampak Asma ni dia belum pingsan sebab apa? Kalau dia dah pingsan dia tak boleh buat sendiri. Tadi kan dia tak boleh ambil air buat sendiri, orang lain yang akan buat untuk dia. Sebab tu penggunaan perkataan di sini yang digunakan ialah perkataan ghasyu. Dia tak guna irma. Kalau dia guna irma tadi, hal tersebut dapat membatalkan wuduk. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Keterangan yang mengatakan bahawa Asma sendiri yang membasahkan air tadi ke atas kepalanya menunjukkan bahawa saat itu inderanya masih aktif. Maknanya dia masih sedar. Dia tak pingsan kan, dia cuma nak dekat-dekat pingsan, ada rasa nak pingsan. Oleh kerana itu, kondisinya dinyatakan tidak membatalkan wuduk. Jadi sebab kerana situasi dia yang sedemikian, kita kata dalam hal ini Asma dia tak pingsan dan itu tidak menyebabkan dia terbatal wuduk. Sebab kalau dia pingsan, bila dia sedar balik kan, dia kena ambil wuduknya semula lalu sambung solat. Okey, baik. Objektif pengambilan dalil dari perbuatan Aisyah tersebut adalah dari sisi bahawa Asma mengerjakan solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat orang yang berada di belakang baginda ketika solat sedang dilangsungkan di situ. Sementara tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh Asma tersebut. Jadi Nabi tahu yang Asma ni dia nak dekat pingsan tadi kan? Tapi kita nampak di sini bila dalam keadaan yang Nabi tahu tersebut, Nabi tak kata tak boleh. Tak boleh buat gitu, kena ambil wuduk lagi. Nabi tak kata sedemikian. Nabi membiarkan saja tindakan yang dilakukan oleh Asma itu tadi. Jadi di sini kita dapati tidak ada pengingkaran yang berlaku dalam kes tersebut. Baik, sebahagian pembahasan hadis ini telah dijelaskan dalam kitab ilmu. Okay, so nanti boleh rujuk kembali bagaimana kita telah jelaskan berkenaan dengan hadis ini. Adapun pembahasan selanjutnya, hal ini akan dijelaskan pada kitab solat insya-Allah. Kitab solat khusuf. Maknanya solat gerhana insya-Allah. Okay, jadi sampai situ saja perbincangan untuk hadis ini. Ada beberapa perkara yang ingin saya highlightkan juga selain berkenaan dengan yang hampir pingsan tadi tidak membatalkan wuduk. Maknanya senang je perbincangan untuk hadis yang ke-37, bab 37 ini. Conclusionnya ialah menyatakan bahawa orang yang dia cuma dalam keadaan sekadar hampir-hampir nak pingsan tu kan, dia tak perlu ulang kembali wuduknya. Atau kita kata wuduknya tak batal. Yang membatalkan wuduk seseorang apabila dia pingsan betul-betul. Okey? Dia pingsan betul-betul, bila dia tersedar baru dia perlu ambil wuduknya kembali. Baik, ada perkara yang menarik di sini dalam hadis ini yang tidak disentuhlah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita lihat di akhir hadis itu Nabi cerita tentang apa? Soal kubur, soalan dalam kubur. Lagi? Akhir hadis itu. Lepas habis solat kan, Nabi ada bagi tazkirah kepada orang ramai. Nabi kata apa?
di situ kalau lihat muka surat 248 di perenggan yang kedua. Di perenggan kedua dia kata tatkala Nabi SAW menyelesaikan salatnya, baginda mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seraya bersabda, segala yang belum pernah aku lihat telah aku saksikan di tempatku ini, bahkan syurga dan neraka. Okay, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dah perlihatkan kepada Nabi tentang syurga dan neraka. Allah telah mewahyukan kepadaku bahawa kalian akan mendapat ujian di dalam kubur kalian. Itu maknanya apa? Apa maknanya Kak Zah? Ngantuk ya Kak Zah? Tak. Mata melilap-lilap tengok saya. Apa maknanya? Fitnah kubur. Apa makna fitnah kubur? Bila kita dikebumikan, kita akan hadapi. Okey. Secara keseluruhannya, ya Cik Ana. Cik Ana pula Cik ya. Sorry. Apa dia? Seksa kubur. Cik Ana nak marah Cik Ana. Seksa kubur. Oh, seksa kubur. Okey Cik Ana. Relax. Seksa kubur. Nak cakap seksa kubur. Dia lebih tepat kita kata Nabi nak sebutkan kita akan ada azab kubur. Itu word yang betul. Okey. Seksa kubur. Sebab ada orang dia tak kena seksa kubur. Kan? Tapi dalam kubur ni yang pasti kita kata ada situasi di mana semua orang berhadapan dengan satu ujian. Okey, sama ada kita boleh kata azab kubur, seksa kubur kan, atau apa jualah yang berlaku dalam kubur itu. Sebab apa? Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi ada kata begini. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini dia merupakan tempat pertama kita sebelum kita pergi ke akhirat. Jadi Nabi kata apa dalam hadis ni? Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysara min. Kalau sekiranya seseorang dia berjaya, maknanya dia selamat dalam kubur ini, maka situasi dia dekat akhirat akan jadi lebih mudah. Tapi sebaliknya Nabi kata wa in lam yanju min. Kalau dia tak selamat daripada apa-apa yang ada dalam kubur ini, fasa yang berikutnya, iaitu masuk ke alam akhirat tu kan, ia akan jadi lebih dahsyat. Jadi kubur tu permulaan untuk kita berhadapan dengan situasi yang lebih dahsyat di akhirat. Kalau kubur kita adalah kubur yang tenang, aman, damai kan, kita beroleh pelbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ketika kita dalam kubur itu, maka perjalanan kita bila Allah bangkitkan kita tu nanti kan, pada hari kiamat, ia akan jadi lebih mudah. Tapi kalau masuk dalam kubur ni, tempatnya tempat yang bukan kita kata merehatkan, tempat yang dahsyat bagi kita. Maka perjalanan menuju akhirat setelah kita dibangkitkan itu, ia akan jadi lebih dahsyat. Jadi ini satu perkara yang perlu kita muhasabah bersama. Ramai antara kita lupa bahawa kita akan duduk lama dalam kubur. Ramai antara kita lupa. Yelah, kita cuma ingat, nanti dekat akhirat gini dekat akhirat gitu Yang kita ingat sekarang ialah syurga dan neraka. Tapi kita lupa kita ada satu tempat persinggahan yang begitu lama yang akan kita duduk, iaitu alam barzakh, kubur. Lama sangat kan. Ramai orang yang dah meninggal berdoa bila nak hari kiamat. Kita yang hidup ni doa tak hari kiamat?
Tak ada. Tak ada dah. Ya Allah cepatlah hari kiamat. Ada doa gitu? Tak ada. Kita tak doa gitu kan? Tak ada. Tapi orang yang dalam kubur ni sebab apa? Mereka yang kena siksa kubur ni dia kata bila nak hari kiamat ni sebab dia dah tak sanggup dah. Sebab itu kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib. Riwayatnya lebih panjang daripada apa yang ada di sini. Dia ceritakan tentang keadaan dua kategori orang. Okay. Satu orang yang beriman, seorang ialah orang yang ahli maksiat, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi dalam hadis ini kita nampak kan ada dua juga yang disebutkan kepada kita. Yang pertama tadi disebutkan kepada kita, kita lihat dulu hadis ini nanti saya bawa kepada hadis Al-Barra ibn Azib. Yang mana dalam hadis ini Nabi ceritakan nanti di dalam kubur ini ada malaikat yang akan tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dia tanya, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Malaikat ni akan tanya kepada orang dalam kubur ni setelah dikebumikan itu, apa yang kau tahu tentang lelaki ini? Iaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata apa? Kalau orang yang beriman, orang yang yakin, dia akan kata lelaki itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah yang datang kepada kami, bawa kepada kami dengan bayinat wal huda. Iaitu bawa kepada kami dengan keterangan-keterangan dan juga petunjuk kepada kami. Fa'ajabna, dan kami sahut seruan dia, maknanya dakwah yang Nabi sampaikan. Kita walaupun kita tak berjumpa dengan Nabi, sekarang ni kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang mana kita beriman. Jadi setiap kali kita dengar hadis Nabi, kita dengar setiap perkara yang dibawa oleh ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan beriman. Di situ bermakna kita menyahut apa yang dibawa kepada kita tentang Nabi, tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni meninggal dunia, kita masuk ke alam barzakh, malaikat itu tanya kepada kita. Dan kita orang yang beriman tu tadi kan, al-mu'min awil muqin, ada dua. Dan dia kata di sini, dia tak ingat, perawi ni, dia kata dia tak ingat sama ada asma bila dia cerita, dia sebut orang yang beriman ataupun orang yang berkeyakinan. Tapi dua-dua maksudnya samalah. Tak ada beza. Cuma daripada sudut lafaz tu sahaja yang dia keliru. Dan orang yang dia beriman kepada Allah, dia akan kata, contoh kita mudah-mudahan bila kita berada di alam barzakh itu, kita dapat dengan soalan yang sedemikian, kita akan kata itu adalah Muhammad Rasulullah. Yang mana kami jawab, makna kami sahut seruannya, kami beriman dengannya dan kami ikut ajarannya. Ini tiga perkara, jangan kita lupakan. Itu kita sahut seruan Nabi, kita beriman dengan Nabi dan kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maknanya kita beramal dengan hadis Nabi SAW dengan semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi akan dikatakan kepada lelaki yang jawab ni kan, ataupun akan dikatakan kepada kita yang dapat jawab soalan tu tadi, dia kata nam salihan. Dah, boleh tidur dah. Maknanya kita boleh rehat. Nam tu maksudnya tidur dengan rehat dengan aman damai. Di alam barzakh ini, kerana apa? Faqad alimna in kunta la mu'minan. Sebenarnya kami dah tahu bahawasanya engkau ini adalah seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, kalau orang ini dia tak kenal siapa itu Nabi, ada tak orang yang beriman dia tak kenal siapa Nabi? Dia tak ikut hadis Nabi. Dia tak Islam maknanya. Tapi ada tak orang Islam yang tak kenal Nabi? Ada, Cik Ana kata ada. Contoh? Contoh macam mana Cik Ana? Allah, slownya suara Cik Ana. Cuba buat macam saya. Saya ni suara tak boleh kuat tapi saya kuatkan juga. Macam Cik Ana. Apa Cik Ana jawab apa Cik Ana?
Okay. Walaupun dia Islam, tapi dia tak ada didikan agama, kan maknanya dia tidak terdedah atau bukan tak terdedah lah, dia mungkin dia tak nak ambil tahu, tak nak cari tahu kan. Ada orang dia Islam pada nama saja kan. Ramai kan kita jumpa sedemikian kan. Kemudian memang tak tak beramal dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang totally je cuma yelah memang saya Islam lah tapi saya tak solat, saya tak tu semua benda dia tak buat. Hanya nama kalau nama Sakinah Sakinah memang nama saya Sakinah tapi saya tak ni. I'm not a practicing Muslim. Macam tu kan. Dia guna dia tak mempraktikkan keislaman dia. Ya, ada orang yang begitu. Dan di sini kita kata dia adalah orang yang tak yakin tadi. Maknanya dia tak yakin bila ditanya kepada dia. Nampak di sini. Wa ammal munafiqu awil murtab. Dalam hadis ini dia guna dua lafaz. Satu orang munafik. Orang munafik ini kita nampak dia beriman kan? Orang munafik kita nampak dia beriman. Tapi adakah hati dia beriman kepada Allah? Tidak. Sebab tu dia guna al-munafiq. Orang munafik ini dia memperlihatkan kepada orang ramai dia beriman kepada Allah. Dia seolah-olah melaksanakan. Munafik ni dahsyat dia sebab dia tunjukkan dia solat tau. Dia lagi dahsyat daripada orang yang tadi saya kata. Sebab apa? Dia tunjukkan yang dia solat, dia puasa, tapi itu hanya lakonan semata-mata. Lakonan semata-mata. Sebenarnya dia tak beriman. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Ammal munafiqi awil murtab. Murtab tu maksudnya orang yang dia ragu-ragu tadilah dia tak confident lah sama ada betul ke tidak kat sini kan. Dia akan kata la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang yang begini dia kata entahlah saya pun tak tahu Muhammad tu siapa. Dia kata sedemikian. Tak tahu Muhammad tu siapa. Saya dengar orang kata je Nabi lah. Macam tu kan. Sami'tu dia kata tadi sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang kata dia macam gini, maka aku kata macam gini. Orang ramai kata dia Nabi, aku kata dia Nabi. Orang ramai kata dia bawa agama Islam, maka dia bawa agama Islam. Jadi dia punya jawapan begitu. Dia tak sebagaimana jawapan pertama tadi yang diucapkan oleh orang yang beriman dan orang yang betul-betul yakin. Siapa tu Nabi SAW? Jadi ini antara perkara yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang telah meninggal dunia. Di alam kubur Allah akan tanya. Kalau kita rujuk pada riwayat Al-Barra Ibn Azib yang tadi saya sebut pertama tu kan. Dia juga sebutkan tentang dua kategori iaitu Nabi SAW juga sebutkan tentang dua orang kategori. Yang mana satu orang yang beriman dan kedua orang yang dia ini macam tadilah munafik, murtab ataupun orang yang tidak beriman. Jadi orang ni dia akan didatangi dengan manusia yang begitu, kalau dia orang yang beriman akan datangi dengan manusia yang begitu harum, yang begitu semerbak, yang datang dalam keadaan yang begitu bersih. Jadi kita ni kalau dalam kubur kita akan tanya kepada dia, engkau ni siapa? Kita tanya gitu kepada dia. Kau siapa? Dia kata, aku adalah amal engkau. Dia akan jawab begitu. Aku adalah amal engkau. Amalan tu, maknanya orang tu, dia akan duduk dengan kita sampai hari kiamat. Dia akan teman kita. Tapi sebelum itu kubur dia akan diluaskan dengan seluas-luasnya. Akan dihamparkan dengan satu suasana yang menghijau. Maknanya kuburnya selapang-lapangnya, setenang-tenangnya. Masya Allah lah. Dia akan hidup ataupun dia akan tidur, dia akan rehat dengan aman dan damai di dalam kuburnya itu. Itu untuk orang yang beriman, orang yang muqin tu tadi, yang dia betul-betul yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan akan dibentangkan kepada dia ketika dia di dalam alam barzah itu keadaan ataupun situasi dia di hari kiamat. Sampaikan dia berdoa, ya Allah cepatlah datang hari kiamat. Dia berdoa sebab apa? Dia tak sabar untuk berada pada satu situasi yang lebih baik
daripada situasi yang ada dalam alam barzakh itu. Berbeza dengan orang yang mana dia tu tak beriman. Dah tak beriman, banyak buat perkara-perkara maksiat, dosa, kan? Orang yang begini, Nabi kata kubur dia, ataupun pertama tadilah, kalau tadi yang awal tu datang lelaki yang harum, lelaki yang bersih, cantik, ya datang kepada dia. Tapi untuk orang yang kedua ni, yang datang pada dia adalah orang yang begitu busuk. Sebusuk-busuknya, yang mana dia tak pernah bau rasa busuk tu ketika dia dekat dunia. Kalau tadi sewangi-wanginya, wangi tu dia tak pernah bau dekat dunia. Itulah yang dia bau. Tapi sekarang ni, orang yang ini, dia akan bau yang sebusuk-busuknya, yang dia tak pernah bau dekat dunia. Dan yang datang kepada dia ialah seburuk-buruk manusia yang dia tak pernah nampak. Kalau sekarang ni kan kita nampak, hantu tu takutnya muka dia, teruk muka dia, takut kita kan, sampai pengsan kita nampak dia. Itu kalau bangun kena ambil wuduk balik tu. Macam tu. Tapi dekat alam barzakh ni, dia nampak orang tu buruk, dahsyat. Dia tak boleh nak challenge ataupun dia tak boleh nak dibandingkan dengan sedahsyatnya orang yang dia takutkan dia pernah nampak dekat dunia. Dan dia tanya, kau siapa ni? Dia tanya, kau siapa? Aku adalah amal buruk engkau. Lelaki tu jawab pada dia, aku adalah amal buruk engkau. Yang selama ni engkau amalkan, aku datang pada engkau hari ini. Selama ni engkau beramal, sebab kita kalau kita beramal dengan satu amalan, kalau amalannya baik, benda tu sebati dengan kita kan. Contoh solat, puasa, baca Al-Quran, amalan tu dia akan sentiasa dengan kita, betul tak? Bila kita meninggal dunia, betul lah. Amalan tu akan datang kepada kita, teman kita. Sebab apa, dekat dunia tu kita dah biasa dengan dia. Bila kita meninggal dunia, dia akan sentiasa dengan kita. Dia akan ikut kita. Beza kalau orang dia buat banyak sangat dosa. Banyak sangat perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup dia. Benda yang dah disampaikan dia dah tak boleh tinggal dah. Orang suruh taubat pun tak nak taubat. Peduli apa aku nak taubat kan? Kenapa kau suruh aku taubat ni? Aku dah season lah, aku nak perkataan season makcik-makcik. Aku dah season dah dengan benda tu. Tak boleh ubah dah perangai aku macam ni. Kalau perangai aku, mulut aku jahat sampai aku mati, mulut aku macam itu. Ada orang begitu. Kita kata dah sudah-sudah lah ya. Sudah-sudah, umur dah berapa kan. Kita kalau mungkin dulu kita muda-muda mulut kita jahat, kita suka rasa buruk sangka pada orang lain kan. Kita asyik nak cakap tentang orang lain. Bila kita dah sampai satu masa ni, Allah hidupkan kita ni kan, kita taubat kepada Allah. Kita tinggalkan perbuatan tu. Dah je. Tapi ada orang, bila kita nasihatkan, dia tak nak dengar. Bagi dia itu dah, kalau saya macam ini perangai saya, awak terima saya macam ini. Ada orang je begitu. Tapi tak boleh. Kalau perkara itu dosa, perkara itu maksiat, bila ada orang yang menasihatkan, kita kena tinggalkan perkara tersebut. Tapi betul lah sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan kepada kita tu tadi. Kalau kita tak boleh nak tinggalkan perbuatan maksiat kita tu kan, yang kita rasa kalau itu saya lah macam gitu, saya tak boleh tinggalkan sampai mati kalau itu diri saya, memang sampai matilah dia akan ikut kita. Itu yang tadi kita jadi takut bila kita nampak orang tu kan. Dia kata, kau siapa ni? Akulah amal buruk engkau. Yang dulu kau kata kau tak boleh tinggal tu kan. Yang kau nak sangat dengan amal buruk tu, aku teman kau. Sampai bila-bila aku ikut kau. Pada waktu tu boleh patah balik tak? Tak boleh patah balik. Ini kita panggil alam barzakh. Yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Ada seorang sahabat, dia kata kepada Nabi berkenaan dengan alam barzakh ni. Dia kata gini, dalam siapa nama sahabat ni saya tak ingat. Ibn Abbas, Ibn Abbas. Dia ceritakan, dalam satu kisah ni dia ceritakan bahawa Nabi SAW pernah jalan dekat satu perkuburan.
Cuma dalam riwayat itu tak jelas sama ada perkuburannya di Madinah ataupun di Makkah. Yang mana Nabi kata fasami'a sauta insanaini yu'adzibani fi kuburihima. Nabi dia dengar ada dua manusia, okay, yang mana kedua-duanya sedang diazab dalam kubur mereka. Ada dua kubur. Jadi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada Ibn Abbas dan ada beberapa di kalangan sahabat Nabi yang lain yang ikut Nabi ni. Nabi kata apa? Ni dua orang ni sedang diazab. Yu'azziban. Dua orang ni sedang diazab. Wa ma yu'azzibani fi kabirin, dan tidak, maksudnya orang ni, dua-dua orang ini diazab kerana mereka ni buat perkara yang besar. Jadi Nabi pun kata kana ahaduhuma la yastatiru min bauli. Jadi ada dua dosa yang boleh menyebabkan ataupun menjadi penyebab seseorang itu dikenakan dengan azab kubur. Satu, Nabi kata orang ini diazab kerana apa? Dia tak bersihkan bekas kencing dia tu. Maknanya tak istinja dengan bersih. Jadi tu sebab tu kita selalu nasihatkan bila istinja, maknanya bila cebok ni, kalau bahasa Melayu lah bahasa Arab panggil istinja, bahasa Melayu panggil cebok lah. Bila kita cebok ni, kencing, buang air kecil, buang air besar, perlu dibuat dengan sebersih-bersihnya. Jangan ambil sambil lewa. Okay? Jangan ambil sambil lewa. Kerana ia boleh menjadi penyebab seseorang itu dikenakan dengan azab kubur. Kemudian yang kedua Nabi kata, wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang kedua ni pun penting juga. Dan yang kedua ialah orang yang mana dia tu berjalan dengan keadaan yang dia tu namimah. Namimah maksudnya apa? Adu domba. Adu domba maksudnya batu api. Pergi mana-mana memang itulah perangai dia. Tu yang tadi saya kata, dia tak boleh tinggalkan perangai dia kan. Sampai dia meninggal. Dia pergi mana-mana, tak kira. Masuk masjid pun perangai dia macam tu. Kalau kita kata, kalau orang masuk masjid ni semua baik-baik kalau kata gitu kan. Tak ada, orang masuk masjid ni semua soleha-soleha, baik-baik. Tapi tak. Ada orang masuk masjid, dalam dewan solat, mulut pun tak boleh jaga. Ini peringatan bersama untuk saya juga. Masuk masjid, ya Allah, na'uzubillah. Cuit orang. Jah. Gitu kan. Sibuk. Jah. Kenapa Jah? Tahu tak apa dia? Macam gitu. Dalam dewan solat tau. Dalam dewan solat. Na'uzubillah min zalim. Saya sebut na'uzubillah terus. Perangai macam tu. Kita ni patut dalam dewan solat, kita muhasabah, banyak muhasabah kan. Banyak ingat Allah, berzikir. Kita dalam dewan solat, rumah Allah. Nak menghadap Allah. Tapi selalu begitu berlaku time macam ginilah duduk ramai-ramai gini, nak dengar syarahan ni. Duduk ramai-ramai kan. Sebab dah lama tak jumpa member tu kau. Inilah peluangnya kita ni. Nak sebut pasal satu member seorang tu kan. Mana lama tak nampak. Yelah ni aku nak cerita dekat kau ni sebab lama aku tak nampak dia. Best cerita ni. Apa cerita best ni? Dia mula cerita. Ni tak bagus. Kadang-kadang kita lupa. Sebab apa kita dah syok sangat buat perangai tu kan. Dah best sangat. Kita tenggelam dengan keenakan dan keseronokan bercerita tentang orang lain. Nabi kata, orang yang begini dia kena azab kubur. Yang kita kata apa? Ramai antara kita yang lupa tentang perkara tersebut. Ramai antara kita yang lupa. Sebab tu hadis tadi sebenarnya dia bukan nak ajar tentang orang yang wuduk batal sebab pengsan, bukan. Tapi hadis tadi nak ingatkan kepada kita, azab kubur ini dia adalah benar. Bila ada dua nenek, panggil nenek ada dua nenek di kalangan wanita Yahudi, dia jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, dua wanita Yahudi ni, dah tua lah wanita ni. Dia kata kepada Aisyah, orang yang dalam kubur tu, mereka diazab. Mereka diazab. Aisyah ni dia ingkari, iya ke? Sebab Aisyah belum lagi dengar. Belum lagi dengar tentang azab kubur ni. Jadi Aisyah kata kepada dua nenek ni lah, nenek Yahudi ni kan, dia kata,
Tak adalah, mana mungkin, tak mungkin ada azab kubur ni. Aku tak pernah dengar tentang azab kubur. Jadi dua wanita Yahudi ni, mereka tinggalkan Aisyah dengan satu persoalan yang begitulah pada Aisyah. Lalu Nabi SAW datang masuk ke dalam rumah dia, Aisyah ceritakan tentang apa yang dikabarkan oleh dua wanita Yahudi itu tadi kepada Nabi, kepada Aisyah. Nabi kata apa? Sadaqata. Dua wanita itu berkata benar. Walaupun dia Yahudi, kan dua wanita itu dia berkata benar, betul. Setiap orang Nabi kata apa? Innahum yu'adzabuna azaban tasma'ul bahaimu kulluha. Orang yang dalam kubur ni mereka memang diazab dengan azab yang mana binatang dengar azab kubur tu. Kita manusia tak dengar. Tapi binatang, kalau dekat kubur ada ular ke apa, selalu orang kata kat kubur tu ada ular, takut kan. Ada ular ke, babi hutan ke, apa kan, kucing, anjing. Mereka ni, binatang-binatang ni dengar azab kubur. Kan? Kita manusia tak boleh dengar. Sampai Nabi kata apa dalam sebuah hadis yang lain, kalaulah bukan kerana kalian ini saling menguburkan antara satu dan yang lain, maksudnya kita ni kalau kawan kita meninggal, kita akan pergi ke kuburan, kita akan tanam kan. Okay, Nabi kata, kalau tak kerana situasi yang sedemikian, dah lama aku doa kepada Allah supaya kalian semua dengar azab kubur tu. Tapi Nabi tak doakan. Sebab apa? Nanti kita akan tak tenang hidup kita ni. Nabi tak doa begitu. Nabi dengar azab kubur. Sebab tu tadi Nabi cerita tentang dua orang yang diazab tu kepada Ibn Abbas. Kita tak dengar. Allah berikan satu kelebihan kepada Nabi untuk dengar apa yang berlaku dalam kubur tu. Yang mana kita tak dengar. Kita pergi kubur, apa sekarang nama kubur? Tak ingat. Tempat tu kan kubur. Sunyi sepi kan? Kita kata tempat yang paling tenang di kuburan. Sebab apa? Kita tak dengar. Tapi kalau kita dengar, kita tak rasa kubur tu tempat yang paling tenang. Kita akan dengar pelbagai macam teriakan, pelbagai macam tangisan, macam-macam level tangisan yang amat mengerikan. Ada ramai, ada banyak kubur kat situ. Kita akan dengar pelbagai macam bunyi yang menakutkan sampaikan kita takkan nak jejakkan kaki kita ke dekat kubur tu. Sebab kita takut. Ini mengapa hikmahnya Nabi SAW tak doa kepada Allah supaya kita dengar. Bayangkan kalau kita dengar, kita tak pergi kubur bapak kita. Kan? Takutnya aku kalau setiap kali dengar dia bunyi. Ataupun bayangkan kalau kita dengar, tak ada orang nak tolong kuburkan teman dia tu. Aku tak nak lah pergi kubur, nanti aku dengar semua macam ni kan. Tak ada orang nak kuburkan kawan kita. Kita meninggal, tak ada orang nak kuburkan kita. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau bukan kerana kita ni saling menguburkan antara satu dan yang lain, dah lama aku doa. Kalian ni semua akan dengar apa yang aku dengar. Iaitu tentang azab kubur. Sebab itu Nabi SAW banyak doa. Kan Nabi doa supaya Allah lindungi daripada terkena dengan azab kubur. Setiap hari kita doa dalam solat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya Abu Daud. Nabi SAW doa setiap kali selepas tasyahud. Okay, kita setiap kali selepas tasyahud akhir kita, sebelum kita beri salam tu, ini doa yang Nabi SAW biasa baca. Ada 4 perkara yang Nabi SAW minta supaya Allah lindungi baginda. Okay. Pertama, Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau supaya lindungi aku daripada azab api neraka. Itu yang pertama. Wa a'udzubika min azabil qabr. Ni yang kedua. Bertepatan dengan konteks perbincangan kita ya. Dan aku mohon kepada Engkau supaya lindungi aku daripada azab kubur. Kemudian yang ketiga, Nabi doa, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku mohon kepada Engkau supaya lindungi aku daripada fitnah dajjal. Ya, ni siapa yang hidup yang sempat temu dengan Dajjal ni, ini lagi azab ni.
Doa supaya tak hidup pada zaman itu. Biarlah kita mati. Jangan jumpa ni. Kalau jumpa Dajjal lagi masalah. Sekarang ada Dajjal dah. Banyak Dajjal manusia. Dajjal manusia banyak kan. Tu kalau orang jahat kata, kau ni memang macam Dajjal lah kau ni. Sebab dia jahat sangat-sangat. Okay. Yang keempat. Nabi doa, wa'a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah, iaitu ujian. Ujian kehidupan dan juga kematian. Kita hidup ni kita ada banyak ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam hidup kita. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada pelbagai macam ujian yang mungkin kita tak boleh nak hadap, yang kita tak sanggup untuk hadapi. Sama juga setelah kita meninggal dunia. Meninggal dunia ni boleh kita kata azab kubur tu tadi boleh masukkan sekali, okay, dan juga apa jua bentuk yang ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan takdirkan pada kita sepanjang kita hidup di alam barzakh dan juga setelah kita dibangkitkan di hari kiamat nanti kelak. Itu maksud pada permintaan yang keempat. Okey, saya ulang kembali doanya, mungkin ada yang tak sempat untuk salin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Okay, 4 perkara yang Nabi SAW sentiasa baca dalam salat. Bila perlu diamalkan setelah kita tasyahud akhir tu. Sebelum kita beri salam, kita baca doa itu. Maknanya setiap hari baca tu 5 kali tu. Kan? 5 kali kan? Kalau salat sunat pun boleh jugalah. Maknanya banyak kali kita baca setiap hari dalam hidup kita. Okey, mudah-mudahannya bermanfaat ya doa itu tadi untuk diamalkan. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan setiap apa yang dibincangkan pada hari ini walaupun ringkas, kita dapat amalkan ya, dapat memberikan motivasi untuk diri kita terus-terusan menjadi seorang muslimah yang terus beramal soleh. Okey, baik, itu saja saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.